Perdana Menteri umum pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin berjumlah 250 bilion ringgit. Lelaki 83 tahun pesakit paling tua meninggal dunia antara COVID-19, 130 kes positif baru dilapor hari ini. Ya, 250 bilion ringgit itu peruntukan menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat atau prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi menangani impak pandemik COVID-19. Jumlah tersebut adalah lebih 10 kali ganda daripada peruntukan 20 bilion ringgit yang diumumkan bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bulan lalu yang turut dimasukkan dalam pakej kali ini. Ya, sebanyak 128 bilion ringgit diperuntuk untuk kebajikan rakyat, 100 bilion ringgit bagi menyokong perniagaan termasuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dan 2 bilion ringgit untuk memperkukuh ekonomi negara. Pakej prihatin ini akan menyediakan bantuan segera untuk meringankan beban yang ditanggung oleh anda semua. Sama ada anda seorang nelayan di Kukup, Johor, ataupun pekebun kecil di Jeli, Kelantan. Anda pengusaha chalet di Cerating ataupun penarik beca di Melaka, niaga pasar malam di Kuala Lumpur ataupun pasar tamu di Kundasang. Anda semua akan menikmati faedah ataupun manfaat daripada pakej rangsangan ekonomi yang peduli rakyat ini. Seperti yang saya sebutkan, tiada golongan yang akan tercicir. No one will be left behind. Bagi meringankan beban rakyat, bantuan prihatin nasional akan disediakan dengan peruntukan 10 bilion ringgit. Ia melibatkan pemberian tunai, sekali bayar atau secara one-off untuk kumpulan M40 dan ke bawah. Jumlah bayaran yang akan dibuat ialah pertama RM1,600 kepada hampir 4 juta isi rumah yang berpendapatan bulanan RM4,000 dan ke bawah. Bayaran RM1,000 akan dibayar pada bulan April 2020 dan RM600 pada bulan Mei 2020. Kedua, RM1,000 kepada hampir 1.1 juta isi rumah yang berpendapatan lebih RM4,000 sehingga RM8,000 yang akan dibayar pada bulan April 2020 sebanyak RM500 dan baki RM500 pada bulan Mei. Selain itu, bagi individu bujang berusia 21 tahun ke atas yang berpendapatan bulanan RM2,000 ke bawah, akan menerima bantuan RM800, manakala yang berpendapatan antara RM2,000 hingga RM4,000 akan menerima RM500. Tan Sri Muhyiddin turut memaklumkan baki pemberian tunai di bawah program Bantuan Sara Hidup BSH yang sedang dilaksanakan akan dibayar pada bulan Julai, melibatkan peruntukan sebanyak RM3.2 bilion. Dalam pada itu, kerajaan juga bersetuju memanjangkan allowance khas sebanyak RM200 sebulan bermula April kepada anggota keselamatan yang bertugas ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Kerajaan juga bersetuju memanjangkan allowance khas sebanyak RM200 sebulan kepada anggota tentera, polis, kastam, immigration, anggota Angkatan Pertahanan Awam serta anggota rela yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan.
Allowance ini juga akan dibayar mulai 1 April 2020 sehingga wabak COVID-19 berakhir. Dianggarkan seramai 169,000 kaki tangan tambahan akan mendapat manfaat ini. Pengecualian pembayaran sewa bagi projek perumahan rakyat PPR pula dilanjutkan sehingga 6 bulan. Ia melibatkan 3,636 unit rumah PPR disewa atau transit di bawah pengurusan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Bagi unit sewa untuk milik pula, penangguhan pembayaran bulanan diberikan selama 6 bulan bagi pembayaran balik pembiayaan bermula bulan April sehingga September 2020. Penangguhan pembayaran ini melibatkan kos RM5.7 juta bagi 4,649 unit rumah. Manakala bagi perumahan awam pula, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memberi pengecualian yang sama yang memanfaatkan lebih 40,000 penyewa. Turut dikecualikan bayaran sewa selama 6 bulan untuk semua premis milik kerajaan persekutuan seperti kantin sekolah, taska, kafeteria dan kedai serbaneka. Kerajaan negeri dan pihak berkuasa tempatan lain turut diminta memberikan pengecualian sama di negeri masing-masing. Sementara itu, RM530 juta diperuntuk bagi pemberian diskaun berperingkat bil elektrik antara 15% hingga 50% mengikut penggunaan kadar elektrik dengan had maksimum 600 kilowatt sebulan bermula bil bulan April. Ia berkuasa selama 6 bulan. Diskaun 50% akan diberikan kepada penggunaan elektrik bawah 200 kilowatt, 25% bagi penggunaan antara 201 hingga 300 kilowatt dan 15% diskaun bagi penggunaan 301 hingga 600 kilowatt. Kerajaan turut memberikan bantuan secara one-off RM500 kepada 120,000 pemandu e-hailing. Ia melibatkan peruntukan RM60 juta. Ini berikutan pendapatan harian pemandu e-hailing sepenuh masa yang terjejas berikutan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan akibat COVID-19. Dan bagi membantu perusahaan kecil dan sederhana PKS masuk usahawan mikro, dana tambahan berjumlah RM4.5 bilion diperuntuk merangkumi 5 inisiatif utama. Ya, inisiatif pertama membabitkan tambahan dana dalam tabung bantuan kemudahan khas untuk PKS sebanyak RM3 bilion menjadikan jumlah keseluruhan RM5 bilion. Selain itu, kadar faedah bagi keseluruhan dana akan dikurangkan daripada 3.75% kepada 3.5%. Inisiatif kedua membabitkan peningkatan saiz dana RM1 bilion kepada RM6.8 bilion di bawah kemudahan semua sektor ekonomi bagi meningkatkan lagi akses pembiayaan kepada PKS. Inisiatif ketiga, penyediaan dana tambahan RM500 juta di bawah skim kredit mikro yang menjadikan jumlah keseluruhan RM700 juta bagi pembiayaan mudah. Skim tersebut akan dikendalikan oleh Bank Simpanan Nasional dengan menawarkan kadar faedah 2% sahaja tanpa cagaran. Syarat kelayakan pinjaman juga dilonggarkan dengan minimum 6 bulan operasi berbanding setahun operasi. Jumlah pembiayaan juga ditingkatkan daripada maksimum RM50,000 kepada RM75,000 bagi setiap usahawan. Inisiatif tersebut terbuka kepada semua usahawan mikro dalam semua sektor perniagaan termasuk pengusaha taska, operator bas, taksi, industri kreatif dan peniaga atas talian. Inisiatif keempat pula menyaksikan PKS yang merekodkan ataupun mempunyai rekod perniagaan kurang daripada 4 tahun boleh memanfaatkan skim BIS Mula I dan BIS Wanita I Syarikat Jaminan Kredit Malaysia Berhad untuk pembiayaan sehingga RM300,000. Inisiatif kelima, Syarikat Jaminan Pembiayaan Perniagaan akan menyediakan kemudahan jaminan bernilai RM5 bilion selain meningkatkan kadar jaminan daripada 70% kepada 80% bagi PKS yang menghadapi masalah mendapatkan pinjaman.
Pelajar Institut Pengajian Tinggi IPT juga tidak dilupakan. Mereka akan menerima bantuan RM200 sekali bayar yang akan dibuat pada Mei ini. Ia melibatkan peruntukan RM270 juta. Kerajaan juga setuju menangguhkan bayaran balik pinjaman Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran PTPK selama 6 bulan mulai 1 April yang memanfaatkan 174,000 peminjam. Dalam pada itu, semua kementerian telah diarah mengkaji semula belanjawan masing-masing untuk mencari penjimatan agar ia dapat digunakan untuk menampung langkah-langkah jangka sederhana. Kementerian Kewangan pula diarah memastikan pakej prihatin bernilai RM250 bilion itu sampai kepada rakyat dengan secepat mungkin. Saya tahu saudara-saudari yang berada di rumah-rumah panjang di Sarawak, di Sabah, penempatan orang asal di kawasan-kawasan yang jauh di pedalaman di segenap curug rantau negara ini mungkin bimbang bantuan yang disediakan oleh kerajaan lambat sampai. Dan untuk itu Kerajaan Persekutuan akan bekerjasama dengan kerajaan negeri khususnya di Sabah dan Sarawak untuk pastikan semua bantuan yang disediakan oleh kerajaan sampai dengan cepat. Dalam tempoh sukar sekarang, Perdana Menteri menyeru seluruh rakyat berganding bahu bersama-sama kerajaan mengharungi krisis ini. Ya, tegas beliau, negara berperang dengan musuh yang tidak dapat dilihat dan situasi itu tidak pernah berlaku dalam sejarah. Bagaimanapun, beliau yakin Malaysia akan menjadi lebih kuat apabila krisis itu berakhir. And this government may not be the government that you voted for. But I want all of you to know that this government cares for you. I accepted the fact that I came in as Prime Minister, as your Prime Minister, not at the best moment. I face political, economic and health crisis all at the same time. And this unprecedented situation, of course, requires unprecedented measures. So my dear brothers and sisters, and the children of this beloved country, whether you are a Malay, Chinese, Indian, Sikh, Iban, Kadazan, Dusun, orang asal, please bear with me. And of course, my friends in the cabinet and the government. We are not perfect, but we are doing the best we can to pull through this crisis together as one nation. And God willing, we will come out stronger when this crisis ends and the dust settles. InsyaAllah. Baik, sebelum kami teruskan dengan perkembangan COVID-19, kita ikuti dahulu harga bahan bakar mingguan bermula tempoh tengah malam nanti sehingga 3 April depan. Kematian COVID-19 di negara ini meningkat kepada 26 orang dengan 3 kematian baru yang diumumkan hari ini. Dan menurut Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Noh Hisham Abdullah, pesakit paling tua berusia 83 tahun merupakan antara yang menjadi korban COVID-19 baharu tersebut. Sebanyak 130 kes positif baharu COVID-19 setakat tengah hari ini menjadikan jumlah kumulatif keseluruhannya berjumlah 2,161 kes. Datuk Dr. Noh Hisham berkata pihaknya sentiasa memantau rapat kes-kes positif yang dilaporkan di seluruh negara. Berikutan peningkatan kes di kawasan-kawasan yang berisiko tinggi, kerajaan telah menjalankan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid di Simpang Renggam, Keluang, Johor bermula hari ini sehingga 9 April 2020. Sehingga 12 tengah hari ini, daerah Keluang, Johor melaporkan sebanyak 88 kes positif COVID-19 dengan 74 daripadanya di kedua-dua kawasan tersebut.
Menurut beliau lagi, langkah PKPD itu akan membolehkan aktiviti pengesanan kes secara aktif dari rumah ke rumah dilaksanakan selain aktiviti nyakuman dijalankan di kawasan berkaitan. Persempelan akan diutamakan kepada golongan kontak rapat, individu yang bergejala dan golongan ataupun kumpulan yang berisiko tinggi. Untuk makluman, kerja pembersihan dan disinfeksi di tempat-tempat awam akan dijalankan dengan kerjasama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan dan Majlis Daerah Simpang Legam. Kerja pembersihan akan bertumpu di tempat-tempat tumpuan awam. Penerangan juga akan diberikan kepada semua penduduk tentang tata cara disinfeksi rumah yang betul. Dan berikut adalah statistik kes jangkitan positif COVID-19 mengikut negeri setakat 12 hari ini. Enam lelaki dihukum penjara sebulan manakala seorang lagi dijatuhi hukuman penjara 2 bulan oleh Mahkamah Magistrate Selayang hari ini kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang dikuatkuasakan oleh kerajaan. Hukuman penjara tersebut adalah yang pertama sejak penguatkuasaan PKP pada 18 Mac lalu. Laporan Azri Ahmad Mustafa Hadi. Magistrate Nur Hafizah Rajuni menjatuhkan hukuman penjara sebulan terhadap perhantar makanan Muhammad Faiz Aiwan Muhammad Safi 21 tahun serta P Prabat 32 tahun, B Sinayah 37 tahun dan Liu Kok Leong 41 tahun selepas mereka mengaku bersalah atas pertuduhan berada di dalam kawasan jangkitan tanpa alasan munasabah dalam tempoh pelaksanaan PKP. Mahkamah memerintahkan kesemua tertuduh menjalani hukuman penjara itu bermula dari tarikh tangkap pada 23 Mac yang lepas. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu di Jalan Utama Taman Indah Perdana Kepong pada pukul 5 pagi. Timbalan Pendakwa Raya Nur Syasha Hidayah Nur Azhar memohon hukuman berbentuk pengajaran memandangkan kes COVID-19 semakin tinggi. Malah kerajaan telah berusaha keras untuk membendung wabak tersebut daripada terus berleluasa. Sementara itu, Muhammad Faiz Aiwan juga dihukum penjara 2 bulan selepas mengaku bersalah atas tuduhan menghalang penjara awam ketika operasi sekatan jalan raya oleh polis di Lebuh Raya Lingkaran Tengah 2. Dalam mahkamah yang sama, seorang pemandu kereta hari ini juga dijatuhi hukuman 3 bulan penjara kerana menghalang tugas penjawat awam dan 2 bulan penjara kerana turut didakwa engkar PKP ketika operasi di Lebuh Raya Karak, Gombak arah Kuala Lumpur. Manakala 2 orang penumpangnya dijatuhi hukuman 2 bulan penjara kerana kesalahan yang sama. Perintah Kawalan Pergerakan bukanlah sesuatu benda yang menyusahkan kepada kita. Ia dirangka oleh pihak kerajaan untuk memberikan keselamatan kepada kita semua. Oleh sedemikian, wajiblah kita sebagai rakyat Malaysia patriot untuk taat kepada perintah ini sejajar dengan rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara dan kedaulatan undang-undang. Teruskanlah rakyat-rakyat Malaysia untuk tidak melanggari perintah ini. Azri Ahmad Mustafa Hadi, RTM. Sementara itu, 149 individu ditahan di Johor kerana melanggar PKP. Terbaru tangkapan melibatkan 116 warga asing di sebuah kilang di Muar kira-kira pukul 1.40 tengah hari tadi yang dikatakan berkumpul untuk menunaikan solat Jumaat. Dan Ketua Polis Johor, Dato' Ayub Khan Maidin Piche berkata tangkapan itu melibatkan warga Pakistan, Bangladesh dan Indonesia. Siasatan sedang dibuat bagi mengenal pasti sama ada majikan pekerja asing itu turut terlibat atau tidak. Bagaimana walaupun dalam keadaan ini masih ada lagi pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil kesempatan untuk melanggar syarat ataupun arahan telah diberikan. So kita akan bertindak tegas. 149 yang kita tangkap. Beliau menegaskan demikian pada sidang media di Johor Bahru. Sementara itu di Kedah, 47 individu ditahan kerana mengingkari PKP. Selain berada di luar rumah, ada yang melanggar sekatan jalan raya dan mempunyai kesalahan berkaitan dadah.
Mahkamah Magistrate Georgetown, Pulau Pinang. 7 individu direman 4 hari, 6 daripada mereka ditahan polis ketika bermain bola sepak, manakala seorang lagi sedang beriadah. Kesemua mereka yang berumur antara 23 hingga 56 tahun itu melakukan kesalahan di Padang Awam, Jalan DS Ramanathan, Pulau Tikus. Juga di Georgetown, seorang lagi suspek lelaki ditahan bukan sahaja ingkar PKP, malah memiliki dadah jenis Aramin 5 serta alat menghisap dadah dirampas dari dalam kenderaan suspek. Suspek yang positif dadah direman untuk siasatan lanjut di bawah Seksyen 39A Kurungan 1 Akta Dadah Berbahaya 1952. 7 remaja yang berkumpul untuk kononnya menyambut hari lahir ditahan polis daerah Kota Tinggi. Mereka ditahan di Laman Tun Sri Lanang, Jalan Niaga, Bandar Kota Tinggi hasil rundaan pasukan khas COVID-19. Kesemua 3 lelaki dan 3 wanita berkenaan berusia lingkungan 20-an. Manakala di Labuan, 2 lelaki warga tempatan ditahan selepas memberikan alasan tidak munasabah untuk keluar rumah. Ia hasil operasi pemantauan dan pematuhan ke atas Perintah Kawalan Pergerakan di kawasan Awam Ujung Pasir. Kes disiasat di bawah Seksyen 269 Kanun Keseksaan, Perintah Kawalan Pergerakan dan Peraturan 7 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit 2020. Masih ramai rakyat sekitar Lembah Kelang yang tetap keluar dan tidak mengendahkan Perintah Kawalan Pergerakan PKP meskipun sudah masuk hari ke-10 pelaksanaannya. Tindakan kurang bertanggungjawab segelintir masyarakat terutama kawasan yang dikategorikan sebagai zon merah COVID-19 akan mengundang rantaian wabak yang berterusan. Saksikan tinjauan. Tinjauan dilakukan kru RTM seawal pukul 9 pagi hingga 4 petang hari ini yang memfokuskan beberapa kawasan zon merah COVID-19 seperti di Lembah Pantai dan Petaling Jaya. Masih terdapat banyak kenderaan yang bergerak atas jalan raya melalui sekatan jalan yang dilakukan oleh pihak polis dan Angkatan Tentera Malaysia. Ada yang membawa keluarga untuk keluar dengan berbagai alasan yang diberikan kepada pihak berkuasa. Malah ada juga yang telah diberi amaran oleh pihak berkuasa sebelum ini, namun seolah-olah mereka mahu mencabar undang-undang yang dikuatkuasakan. Tinjauan hari ini memperlihatkan PKP terus dipatuhi oleh semua masjid di Lembah Kelang dengan tidak mengadakan solat Jumaat buat minggu kedua. Kawalan ketat dilakukan oleh pihak pengurusan masjid termasuk pengawasan rakaman lita tertutup bagi memastikan keselamatan masjid terjamin. Sudah pun hari ke-10 Perintah Kawalan Pergerakan ini dilaksanakan. Tapi anda lihat saja, masih ramai lagi yang keluar rumah tanpa alasan yang munasabah. Apakah kita mahu Perintah Kawalan Pergerakan ini akan terus dilaksanakan berbulan lamanya? Jawapannya ada pada diri anda semua. Ayo rakyat Malaysia, ini negara kita dan menjadi tanggungjawab kita untuk terus memerangi COVID-19 yang sedang melanda di seluruh negara. Nazruddin Abu Zamel, RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada malam ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif tertumpu di negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung dan juga di sekitar utara negeri Sarawak untuk malam ini. Dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gema radar. Imej menunjukkan ribut petir yang berlaku sejak petang tadi melibatkan negeri-negeri di sekitar barat Semenanjung ini dan ianya dijangka akan reda dalam tempoh 1 sehingga 2 jam daripada sekarang. Manakala tinjauan cuaca bagi negeri Sabah dan Sarawak pula menunjukkan hujan masih lagi berlaku di sekitar pantai barat untuk negeri Sabah. Bagi negeri Sarawak, hujan dan ribut petir pada malam ini dijangka akan lebih melibatkan bahagian-bahagian di sekitar utara dan juga di sekitar pendalaman negeri berkenaan. Dan keadaan cuaca hujan ini dijangka akan berlanjutan sehingga lewat malam nanti. Selain itu, kawasan di sekitar rantau negara juga dijangka akan mengalami fasa peralihan monsun bermula pada hari ini 27 Mac apabila tiupan angin dijangka melemah dan juga ribut petir akan lebih kerap berlaku terutamanya pada waktu petang dan juga awal malam.
Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita saksikan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara untuk pagi esok. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih, Mac Malaysia. Ya, Polis Diraja Malaysia PDRM mengalu-alukan peningkatan allowance khas daripada RM400 kepada RM600 dan memanjangkan tempoh allowance khas RM200 lagi kepada anggota polis yang terlibat secara langsung dalam melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga wabak COVID-19 berakhir. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Abdul Hamid Badur, pegawai dan anggota polis sedia berkhidmat dan sentiasa bersemangat tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab. Ujarnya, beliau amat mengalu-alukan pemberian kerajaan tersebut di sebalik kekangan keuangan yang sedang dihadapi. Malah meskipun banyak kekurangan logistik di peringkat awal pelaksanaan PKP, warga PDRM katanya tidak membuat desakan atau tuntutan. Sebaliknya, petugas tetap bersemangat tinggi untuk melaksanakan tanggungjawab selaras dengan Sumpah Polis Sedia Berkhidmat. Sementara itu, Ketua Pengarah Jabatan Imigresen Malaysia JIM, Datuk Khairul Zaimi Daud, dalam reaksinya mengutuskan ucapan terima kasih kepada kerajaan di atas pemberian allowance khas tersebut. Menurut beliau, JIM berperanan menyekat kemasukan warga asing dan melarang rakyat Malaysia melakukan perjalanan ke luar negara. Pelbagai cabaran terpaksa dihadapi oleh pegawai-pegawai imigresen dalam melaksanakan arahan sepanjang tempoh PKP. Justru pemberian allowance khas tersebut mencerminkan keprihatinan kerajaan terhadap petugas Barisan Keselamatan Negara. Sementara itu, Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Afendi Buang menerusi satu kenyataan berkata Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa bersiap sedia dan kekal komited bagi menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang telah dipanjangkan sehingga 14 April. Ya, ujarnya pakej rangsangan ekonomi yang turut melibatkan beberapa allowance khas kepada anggota tentera tidak seharusnya melalaikan badan keselamatan itu dalam galas tanggungjawab dengan penuh dedikasi. Ya, tampaknya ATM amat menghargai allowance khas RM200 sebulan yang diberikan kepada beberapa pasukan keselamatan di samping allowance lain yang diterima sebagai kaki tangan kerajaan. Anggota ATM turut terkesan dengan penularan wabak COVID-19, terutamanya ia turut merisikokan mereka untuk dijangkiti dan menjangkiti orang lain termasuk keluarga terdekat. Namun atas tugas dan tanggungjawab seperti yang termaktub dalam peranan sekundanya, ATM mengambil amanah sebagai tanggungjawab dalam melindungi rakyat dan negara dari sebarang ancaman yang boleh menjejaskan kesejahteraan semua. Ya, bagi Annie Eng, peruntukan dan bantuan yang diumumkan oleh Perdana Menteri sangat bermakna untuk golongan orang kurang upaya KU sepertinya. Hello, nama saya Annie. Rangsangan ekonomi yang telah diumumkan oleh Perdana Menteri kita pada pukul 3 petang tadi sebanyak RM25 juta yang diperuntukkan untuk golongan OKU. Kami berasa amat gembira. Sangat puas hati. Saya mewakili komuniti pekak ingin mengucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita. Dan I love you, Prime Minister.
Baik, dalam temu bual eksklusif bersama wartawan Faris Izzat Syahrudin, Menteri Keuangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz memberi jaminan setiap peruntukan yang diumumkan menerusi pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat benar-benar disalurkan kepada golongan sasar pada masa ditetapkan. Kita ikuti temu bual tersebut. Ya, baik Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Seperti kita sedia maklum, Perdana Menteri telah pun mengumumkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat. Singkatannya Prihatin. Okey, kalau kita ikutkan jumlah yang diumumkan 250 bilion yang akan memberi manfaat kepada semua. Kalau ikut pecah-pecahannya 128 bilion untuk kebajikan rakyat, 100 bilion untuk menyokong perniagaan dan juga 2 bilion untuk memperkukuh ekonomi negara. Dan 20 bilion ialah seperti yang telah diumumkan dalam pakej rangsangan yang sebelum ini, 12 kali ganda lebih banyak daripada yang sebelumnya. Persoalan yang paling utama yang mungkin rakyat semua nak tahu juga, dari mana datangnya peruntukan tu? Ya. So pakej prihatin ni memang fokusnya untuk rakyat. Rakyat bukan saja golongan B40 dan juga golongan M40. Yang kedua, targetnya, fokusnya ialah untuk menyokong perniagaan. Dan ini terutamanya PKS. Jadi kalau kita pakej prihatin ini memfokus kepada rakyat dan juga kepada perniagaan, ini akan memperkukuhkan ekonomi kita. Jadi di manakah stimulus pakej ini ataupun pakej prihatin ini yang sebanyak 230 bilion campur yang sebelumnya 20 bilion, 250 bilion ini, kerana ekonomi negara kita dari segi fiskal adalah mencukupi untuk memberi untuk support fiskal untuk support pakej prihatin ini. Okey, Datuk Seri, kita tahu hari ini nama Makcik Kia memang cukup trending lah kan. Okey, itu adalah analogi yang paling mudah yang Perdana Menteri nak terangkan kepada rakyat mengenai apa dia peruntukan atau bantuan yang akan diberikan kepada rakyat. Jadi kita nak tahu segala peruntukan bantuan yang diumumkan tu, bagaimana nak pastikan ia betul-betul sampai kepada individu ataupun kumpulan pada masa yang telah pun ditetapkan tu. So Kementerian Kewangan telah membentuk satu pasukan, satu division yang dinamakan Laksana. Pasukan Kementerian kelakarakan saya di Laksana akan memantau the execution daripada pakej prihatin ini. So dia akan buat laporan kepada saya dan juga kepada Perdana Menteri setiap minggu. Dan kita akan mempercepatkan delivery, execution dari pakej prihatin ini. So Laksana adalah sebuah bahagian dalam Kementerian Kewangan akan memastikan dan memantau progress execution of the pakej prihatin ini. Jadi Laksana dia memang ada dekat setiap negeri lah untuk memantau individu yang betul-betul memerlukan, yang seperti yang tergolong dalam kumpulan yang dinyatakan. So Laksana ini memang beroperasi di sini. Dia akan memantau seluruh negara. Kita lihat bagaimana progres, terutamanya untuk masyarakat golongan B40 dan M40 dan juga dari segi perniagaan PKS. Jadi saya harap rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan, terutamanya di Laksana, akan beri fokus yang teliti untuk mempercepatkan delivery ini. Okey, kita tahu memang ini adalah satu berita baik untuk seluruh rakyat Malaysia tak kala kita berhadapan dengan penularan COVID-19 ni. Tapi untuk SOP dia, cara-cara untuk mendapatkan bantuan tu bagaimana? Itu persoalannya. Kalau untuk individu bujang contoh, bagaimana mereka nak dapatkan apa proses-proses SOP untuk dapatkan bantuan tersebut? Golongan B40 dan M40 yang kita sebutkan di dalam pakej prihatin ini, kita ada database mereka. Jadi kita dapat anggarkan siapa yang akan dapat. Kita akan transferlah duit kepada akaun masing-masing. Yang mana yang belum ada di dalam database kita boleh mendaftar di website Kementerian Kewangan. Ada list bagaimana seseorang itu boleh mendaftar untuk mendapat insentif yang disebut yang dibagi dalam pakej prihatin ini. Okey, kalau kita lihatlah pakej prihatin ni dia bukan saja untuk membantu rakyat, terutamanya pekerja-pekerja bila terkesan dengan COVID-19 ni, tapi majikan juga. Kita nak tahu mengenai program subsidi upah tu macam mana pelaksanaan dia? So untuk subsidi upah itu kita akan memberi syarikat-syarikat PKS, SME ini
subsidi untuk membayar gaji pekerja-pekerja mereka. Bagi pekerja-pekerja yang gajinya 4,000 dan ke bawah, kita akan memberi subsidi sebanyak RM600 kepada syarikat-syarikat ini. Jadi kita punya fokus, kita berharap syarikat-syarikat ini tidak akan akan terus menyimpan pekerja-pekerja ini untuk bekerja terus dalam syarikat-syarikat inilah. Dan mengambil kira kemampuan ekonomi negara, inilah kita nak tahu juga kenapa golongan M40 pun diberi perhatian untuk pakej prihatin ni. Pakej prihatin ini seperti mana saya sebut tadi, fokusnya adalah untuk semua rakyat Malaysia. Tidak kira B40 ataupun M40. No one will left behind. Tidak ada orang yang tersisir. Jadi inilah kali pertamanya saya percaya kerajaan ada memberi fokus kepada golongan M40 juga. Jadi kalau na'udzubillah lah, wabak ni masih lagi berterusan. Jadi bagaimana kerajaan nak menghadapinya dengan keadaan ekonomi? Adakah masih akan teruskan dengan pakej prihatin yang seterusnya, kedua, ketiga, keempat? Bagaimana? Jadi kita berharaplah COVID ini dapat ditangani secepat mungkin. Pakej prihatin ini tempohnya 6 bulan. Kita dari kalau Faris tengok kita punya fokus, banyak pertolongan diberi dalam jangka masa 3 bulan hingga 6 bulan. Jadi kita memang haraplah dalam 6 bulan ni kalau semua orang stay at home, relax semasa period lagi 2-3 minggu ni duduk rumah, insyaAllah kita dapat menangani lah wabak COVID ni dalam masa 3 hingga 6 bulan. Okey, jadi secara kesimpulannya lah, bagaimana Datuk Seri melihat pakej prihatin yang diumumkan? Maklum balas yang saya terima setakat ini daripada rakan-rakan saya di Kementerian Kewangan dan juga rakan-rakan saya di luar agak positif. Saya harap yang penting yang saya sebut tadi, kita kena pastikan pelaksanaannya. Ya? Itulah sebabnya bahagian laksana ditubuhkan untuk memantau the execution pakej prihatin ini. Baik, terima kasih Datuk Seri. Apapun kita harapkan semuanya berjalan dengan lancar dan rakyat pun dapat hak mereka seperti yang telah pun diumumkan. Dan kepada anda, teruskan setia bersama dengan RTM. Jangan ke mana-mana. Terima kasih Ivan dan Mazalina. Assalamualaikum, salam sukan untuk semua. Penangguhan Olimpik Tokyo 2020 sedikit mengecewakan Ratu Gimnastik Negara Farah Ann Abdul Hadi yang menyimpan hasrat beraksi di tamasya itu sejak berusia 8 tahun. Bagaimanapun beliau tetap akung, ia ditunda sehingga 2021 dan mengakui kebajikan atlet menjadi keutamaan buat masa ini. Jelasnya langkah ini perlu diambil bagi memastikan semua selamat dan sihat di tengah-tengah penularan pandemik COVID-19. Ketika ini atlet boleh memberi tumpuan secara fizikal dan mental bagi mempersiapkan diri mendepani tamasya pada garis masa baharu. Gimnas berusia 25 tahun itu bakal membuat penampilan sulung pada Sukan Olimpik Tokyo selepas gagal beraksi pada tamasya 2016 di Brazil. Farah Ann meraih slot ke Olimpik apabila mempamerkan aksi cemerlang di kejuaraan dunia gimnastik artistik di Stuttgart, Jerman dengan 49,898 mata pada pusingan kelayakan. Penangguhan Liga Malaysia, beberapa legenda bola sepak negara menjelaskan pentingnya sikap tolak ansur dan saling memahami antara pihak pengurusan dengan pemain dan pegawai pasukan pada saat yang mencabar ini. Bekas bintang bola sepak negara Datuk Hassan Sani menjelaskan beliau memahami keadaan sukar dialami kedua-dua pihak. Namun, perbincangan bersama perlu kerana apa yang berlaku bukan sahaja melibatkan saingan di Malaysia, malah Liga Antarabangsa turut terjejas. Turut senada dengan beliau Datuk Sang Tok Sing dan Datuk Sochi An yang berharap Persatuan Bola Sepak Negeri dan Kelab Liga M supaya bergerak lebih proaktif mencari jalan keluar masalah dihadapi. MFL dan MFM sebelum ini mengambil keputusan menangguh segala aktiviti bola sepak di bawah kendalian masing-masing sejak 16 Mac lalu bagi mematuhi PKP yang dikuatkuasakan kerajaan. Pemain bola sepak Johor Darul Ta'zim JDT bersedia menyumbangkan sebahagian gaji mereka untuk membantu pihak yang berdepan masalah susulan penularan wabak COVID-19. Perkara itu disahkan oleh Ketua Pasukan Haris Harun melalui laman Facebook rasmi Johor Sultan Tigers.
Ini menjadikan JT pasukan bola sepak pertama dalam negara yang berbuat sedemikian. Haris menjelaskan sebahagian gaji mereka akan diberikan kepada Tabung Bencana Negeri Johor dan memohon agar lebih ramai pihak menghulurkan sumbangan dalam apa jua bentuk. Beliau turut menyeru masyarakat untuk bersama-sama berganding bahu mendepani waktu mencabar ini. Personaliti media sosial menerima padah selepas melakukan perbuatan tidak bijak ketika menyahut cabaran coronavirus. Pemuda dikendali sebagai Las 21 tahun itu dilihat menjilat mangkuk tandas bagi menyempurnakan cabarannya, namun kini dilaporkan sedang terlantar sakit di hospital kerana positif COVID-19. Bagaimanapun, ramai netizen tidak berasa kasihan atas berita tersebut dan rata-rata mereka mengatakan ia pengajaran buatnya. Malah pengacara Good Morning Britain, Piers Morgan yang sedang bersiaran langsung dalam program itu berkata pemuda itu sedang menerima karmanya. Impak perintah berkurung kerana COVID-19, pencemaran udara di China dilapor semakin baik. Warna merah kekuningan yang direkod dari satelit ini adalah tahap karbon monoksida beberapa bulan lalu yang mana ia dihasilkan oleh asap pelepasan kereta dan kilang atau pembakaran terbuka. Ia menunjukkan keadaan bertambah bersih dan tidak tercemar dari hari ke hari. Keadaan sama turut direkodkan di beberapa negara di Eropah. Sifat peri kemanusiaan lelaki ini dipuji ramai yang mana dia sudi memberikan makanan kepada anjing peliharaan milik jirannya. Difahamkan tuan haiwan itu tidak dapat pulang ke Malaysia kerana pintu sempadan Malaysia-Singapura ditutup. Tuan badan Muhammad Faiz, 31 tahun, menceritakan bahawa anjing itu sebelum ini agak garang dengan orang awam termasuk dia, namun kini sudah semakin manja dengannya. Mak Faiz memberitahu jirannya itu turut berterima kasih padanya setelah melihat video tular ini. Baik, susulan Perintah Kawalan Pergerakan PKP oleh Kerajaan Persatuan Pekerja Profesional Filem Malaysia Profima dan Persatuan Seniman Malaysia Seniman mengambil pendekatan dengan menghulur bantuan keperluan asas kepada ahli-ahli masing-masing. Ya, inisiatif itu dilihat dapat meringankan beban kepada ahli persatuan yang turut terkesan sepanjang tempoh tersebut. Presiden Seniman Z. Zaidi berkata program itu dilakukan berikutan keprihatinan pihaknya terhadap kesulitan yang dialami oleh ahli-ahlinya yang terjejas sepanjang PKP. Ini apabila penggambaran produksi drama dan filem terpaksa ditunda bagi mematuhi arahan tersebut secara tidak langsung menjejaskan pendapatan mereka. Antara bantuan yang dihulur berupa beras, gula, minyak, tepung dan sebagainya sehingga 31 Mac ini di Ibu Pejabat Persatuan. Kesemua ahli persatuan hanya perlu menunjukkan kad keahlian sebelum dibenarkan mengambil barangan. Bagaimanapun, pihak seniman mengalu-alukan sumbangan ramai berikutan masalah kekurangan sumber yang terhad dengan bilangan ahli memerlukan adalah di luar jangkaan. Sumbangan boleh disalurkan terus ke akaun seniman atau berhubung dengan pengerusi Biro Kebajikan Seniman di talian 012-261-8122. Dan itu mengakhiri berita perdana edisi Jumaat 27 Mac. Ya, selaras Perintah Kawalan Pergerakan, duduk di rumah, jangan keluar, stay at home. Jaga diri dan keluarga serta sentiasa gunakan cecair pencuci tangan untuk kebersihan. Ya, terus setia bersama saluran berita dan RTM, jenama diiktiraf paling dipercayai. Assalamualaikum. Salam sejahtera.